Hey guys, selamat datang ke channel Matematika. Hari ini aku akan terangkan macam mana korang nak sambung belajar dalam bidang matematik. Ya, let's go. Okay, jom kita ke main topik. So, sekarang korang nak masuk bidang matematik. Ada yang katakan memang nak masuk ke bidang matematik. So, yang ini video ni bukan tips macam mana korang nak ni, nak tu. Tapi ini lebih kepada perjalanan korang ke bidang matematik. So, korang faham kena faham. Main objektif video ni adalah untuk korang sambung. Macam mana korang nak sambung dalam belajar ke bidang matematik. Bila kita nak cakap sambung ke bidang matematik tu, maksudnya adalah peringkat degree dan ke atas lah sebenarnya. So, aku akan terangkan korang macam mana nak masuk ke sarjana muda sains matematik. Okay, sebelum tu kita nak terangkan, kita bagi introduction lah dulu kepada rakan-rakan kita. Apa itu matematik? Okay, matematik ni kita sebenarnya tak, definition dia sangat sebab kalau secara asasnya matematik adalah kira-kira lah. Secara umumnya kita tahu adalah kira-kira. Tapi bila kita dah melonjak ke bidang lebih mendalam, kita dah mendalami bidang matematik dan kita dah berdisiplin dengan bidang matematik. Okay, matematik ni bukan hanya kira-kira, a lot, okay, actually, okay, untuk menyelesaikan satu masalah, untuk menyelesaikan masalah yang tak ada masalah. Macam tu pun ada jugalah kadang-kadang. So, matematik ini secara asas kita tahu adalah tentang kira-kira. Okay, kira-kira. So, kita dah tahu masa kira-kira. So, korang pada rakan-rakan anda, korang nak masuk matematik mesti aku tahu kebanyakan. Macam aku dulu memang, aku ni memang mahir matematik. Aku memang suka lah matematik. Faham, boleh jawab lah matematik ni kan. Macam easy lah. Boyo sihat, tak adalah. Alah macam tu kan. Korang berada, so korang berada di sekolah yang dimatrikulasi dan sebagainya. So korang nak tahu macam mana nak masuk ni. Kalau macam mana nak masuk bidang matematik ni, okay. So sebelum tu, bidang matematik kita ada banyak. Okay, banyak bidang yang mengaplikasikan matematik. Gitu. Accountant, actuary, ekonomi, fizik, apa lagi? Engineer, arkitek. Yalah, arkitek lukis-lukis kan, geometry, right? Ada juga. Banyak lah sebenarnya kan. Tapi aku nak spesifikkan korang hari ini untuk perjalanan untuk belajar asas matematik. Maksudnya bukan yang diaplikasikan, tetapi memang asas matematik. Okay, alright. So kita bermula pada, kita pergi belakang sikit lah. Okay, sabar yang abang-abang yang dah besar ni kan. Kita balik kepada sekolah menengah yang umurnya 15 tahun, bakal ke aliran sains. Okay, aliran sains. Umurnya 15 tahun yang bakal ke umur 16 tahun, iaitu form 4 yang mempunyai pelbagai aliran. So apa aku nak cakap, aku dah bergerak, ada yang kat sini habis korang dengar suara kan. So untuk pelajar form 3 yang akan bakal ke form 4, saya sarankan anda masuk ke aliran sains, ataupun kalau tak ada sains pun korang ambil lah yang ada matematik tambahan. Okay, sebab kenapa aku cakap matematik tambahan ni, like very pre math college, faham tak? Macam permulaan matematik college, universiti. Sebab memang kat situ korang akan belajar, memang asas matematik college, universiti memang akan dibelajar. Tak tahulah silibus sekarang ada, tapi sekarang memang silibus matematik tambahan masa zaman aku dah dibawa masuk ke dalam silibus matematik biasa. So tak ada masalah. Tapi bagi aku sekarang, ambil je matematik tambahan. Sebab matematik tambahan ni is additional. Alright, additional math. So korang akan tahu ketambahan ini akan digunakan dan akan dipelajari lagi di dalam matematik di universiti nanti, di bahagian sarjana muda. Alright. So, saya sarankan anda ada matematik tambahan. So, contoh aliran-alirannya adalah aliran sains tulen, aliran sains teknikal, aliran sains komputer, aliran sains
Tak tahulah aliran sains apa. Accounting, aliran account. Yang make sure ada matematik tambahan lah. Kalau korang daripada sastra nak tambah matematik tambahan pun boleh, tiada masalah. Okay, seterusnya dah masuk form 4. So korang berjalan lah, jawab lah SPM tu. Tak kisah korang nak masuk MRSM ke, nak masuk SBP ke, sekolah biasa ke, dekat universiti tak kisah mana korang nak masuk. Okay, just korang punya pengalaman saja. Okay, kalau korang nak masuk MRSM, masuk, nak masuk SBP, masuk, nak masuk sekolah biasa, masuk, silakan, tiada masalah. Okay, tapi make sure bila dah anda berada di SPM, untuk pelajar-pelajar SPM yang akan tahun depan, yang akan ambil SPM tahun depan, yalah sebab tahun ni ambil tahun depan kan, 2021 ambil tahun 2022, make sure jangan gagal mana-mana subjek. Okay, jangan gagal. Contohnya, jangan gagal lah apa-apa subjek. Yang paling asas BM sejarah, matematik dan matematik tambahan. Lagi-lagi korang memang nak masuk matematik kan. Okay, jangan gagal. Tak maksudnya tak bermaksud A ya, tak bermaksud B, tapi jangan gagal. Jangan ada G. Alright. Lulus mencukupi. Alright. At least cukup. Tolong. Itu aku sarankan yang tu. Kalau korang nak full A, tak full A, ikut korang. Okay. Okay, untuk dah habis ya, dah dapat keputusan, dah ada yang 10A, ada yang 11A, ada yang 11B, ada yang cukup makan, alhamdulillah rezeki masing-masing. So, apa nak lepas dah ambil SPM ni nak sambung mana? Orang selalu fikir, aku ni sambung mana? Aku tak tahu nak sambung mana ni. Tak tahulah. Pening lah nak masuk mana ni. So, yang tu aku akan buat video. InsyaAllah kalau ada rezeki aku buat video macam mana korang nak tahu hala tuju korang. Tapi korang yang dah tahu hala tuju korang sekarang ni, iaitu matematik. Korang macam, aku ada matematik, so aku rasa macam aku nak sambung matematik lah kan. Macam, so, tapi korang tak tahu nak sambung kat mana ni. Korang macam, aku keliru. Kan, aku keliru sungguh lah nak ke mana bidangnya kan. Apa yang korang boleh buat kan. Korang ada 3 option. Actually ada banyak option, tapi aku bagi 3. Dan plus 1 ni actually option korang nak itu lain lah. Tapi 3 option iaitu sekarang adalah diploma, matrikulasi ataupun asasi. Sama je sebab tempat berbeza. Tu aku terangkan lain-lain nanti. Diploma, asasi, matrikulasi dan STPM. Okay, aku bezakan 3 ni sebab masa. Tapi STPM, matrikulasi dengan asasi pun beza, tapi dia lebih kurang. Okay, tak apalah. So, aku nak terangkan diploma, aku terangkan last sekali. Okay. Untuk pelajar yang mau masuk ke asasi dan matrikulasi, kalau korang dapat tawaran, masuk je. Untuk mereka yang memang minat untuk matematik, masuk matematik. Memang ada matematik, korang takkan lari matematik. Jangan risau, ambil lah aliran apa, matematik korang akan dapat. Korang akan wajib jawab soalan matematik. Jangan risau. Nak masuk modul apa, nak masuk jenis asasi apa, janganlah masuk asasi TESOL pula. Memang tak ada matematik lah. TESOL memang akan ke TESOL lah. Masuk asasi sains lah. So, untuk yang nak masuk matrikulasi dengan asasi, orang dah tahu masuk aliran sains. Ini untuk pelajar-pelajar aliran sains selalunya yang masuk. Okay. So, itu je aku nak cakap, tak ada apa pun. Simple kan. Tapi apa beza asasi dengan matrikulasi? Asasi ada tempoh masa yang lebih sedikit. Setahun lebih rasanya. Dalam setahun sebulan macam tu. Itu matrikulasi. Okay, itu matrikulasi kurang ada 10 bulan je. Memang short time, memang kurang fully. Tapi untuk yang setahun lah. Untuk yang 2 tahun, korang ada 2 tahun lah basically. Untuk maksudnya ada 20 bulan basically. Tak tambah cuti pertengahan antara masa. Okay, faham tak? Tapi korang akan memang singkat. Dalam 10 bulan tu korang banyak belajar subjek. Korang memang belajar muat. Kenapa aku boleh cakap? Sebab aku adalah salah seorang bekas alumni matrikulasi. Ya, tuan-tuan dan puan. Okay. So, itu beza dia lah. Untuk asasi korang ada masa. Sebab apa membezanya cuti antara SEM. Itu je. Cuti antara semester. Kalau dekat matrik seminggu 2 minggu je cuti. Kalau untuk yang dekat asasi memang cutinya sebulan katanya. Ada berapa lebih lah bahari. That's why diorang lambat sedikit. Tapi lambat tak lambat,
intake masih sama, tak berbeza pun. Ikut korang sahaja. Itu untuk ni. Untuk belajar SPM. Okey, untuk STPM, korang daripada aliran sastra ataupun aliran sains korang boleh masuk. Tapi yang wajib adalah ambil sains dan matematik. Sains dan matematik korang ambil lah. Sebab untuk yang ambil STPM, aku dah merapu dah ni kan. Sebab inilah, untuk yang ambil STPM, korang ambil aliran sains STPM. STPM tinggi bang. Okay, jangan risau, takut, memang tinggi. Apa yang aku boleh sarankan, aku tak boleh sarankan apa, tapi korang nak masuk STPM, masuk. Dia lebih, I think 2 tahun setengah kan, 2 tahun rasanya, setahun sebulan. Dia sama macam matrikulasi, macam asasi, tapi dia setahun setengah. Gitu, setahun setengah lebih macam tu lah. Korang belajar di sekolah, tapi korang punya tempat khas. Korang tak belajar sama macam kat sekolah. Okay, yang mengajar itu adalah cikgu-cikgu STPM. Alright, jangan risau. Orang selalu cakap, masuk STPM ni sama macam sekolah. Tak, jangan risau. Korang akan didedahkan dengan perkara-perkara universiti juga. Sama lah macam asasi dan ni matrikulasi. Untuk pelajar-pelajar yang SPM daripada bidang sastra, yang sekarang ni masih bidang sastra tapi memang nak masuk bidang matematik, korang rasa memang I have that talent matematik tu. Okay, jangan risau, korang boleh masuk juga. Memang matematik ini bukan khas untuk pelajar sains sahaja. Pelajar sastra juga boleh masuk, tapi dengan syarat make sure ada sains dan matematik. Macam aku cakap tadi, bukan untuk budak sains, tapi ada sains matematik juga. Tapi itu asas dia lah. Sebab kenapa aku cakap matematik banyak dipergunakan, salah je punya, digunakan dalam sains, aplikasi sains lah. So that's why sains tu penting dan matematik. Okay, kalau korang daripada sastra, jangan risau. Sebab option seterusnya adalah diploma. Untuk belajar sastra, memang kalau katakan korang tak dapat matrikulasi, asasi ataupun STPM, korang masuklah diploma. So, sebelum korang nak masuk diploma, korang kena isi diploma, kena masuk UPU. So, masa isi UPU, untuk adik-adik yang isi UPU sekarang ni akan, ataupun bakal, okay, bakal ambil isi UPU ni, okay, bakal ni, make sure yang penting adalah ada 2 sahaja tempat matematik. Apa yang penting aku tak tahu. Yang penting kena tahu minat lah. Minat. Jangan fikir nak kerja apa. Minat. Sebab kerja ni rezeki lain-lain. Okay. Adik yang belajar engineer tapi jadi tukang masak sekarang. Carilah siapa tu. Korang kenal. Hey, what's up guys? Engineer tapi tukang masak sekarang. Buat konten lagi. Ada produk lagi. Aduh. Okay. Nah, adik yang malah lah nak cakap belajar kerana minat. Sebab bagi aku lah, ini bagi aku, kau dapat peluang belajar ni kat universiti ni hanya sekali. Ada yang banyak kali lah, tapi belajar secara mendalam ni, kalau orang yang biasa macam aku, orang lain kan, hanya sekali sahaja bang. Korang akan belajar benda tu bang. Macam aku kan, aku dulu macam nak masuk engineer, tiba-tiba macam, sebab engineer tu sebab kerja lah, macam kerja engineer ni macam best lah kan. Tapi aku fikir ni, baik aku betul minat. Daripada minat dengan kerja kan, kerja tu kau boleh belajar secara experience. Kau tak payah belajar theoretical. Tapi kalau matematik, kau nak belajar kat mana? Siapa nak ajar kau matematik? Betul tak? Siapa nak bagi tahu kau ni? Kau nak kena baca buku kan? Kau nak cari ni. So bagi aku, itulah kenapa aku masuk matematik. Okay, alright. Untuk belajar yang sastra, korang isi, ada 2 tempat sahaja. Make sure isi yang ni paling atas lah ya. Ada 2 tempat sahaja yang menawarkan diploma matematik, iaitu UPSI dan UiTM. So, untuk UiTM, kita tahulah UiTM ni untuk khas pada siapa? Bumiputera, orang Melayu dan orang asal, orang asli. Okay. So, korang kena ada 3 kemujian. Dah masuk, korang kena make sure ada 3 kemujian. Walaupun korang tak tahu keputusan apa, make sure korang dah ada target sekarang 3 kemujian. Kemujian tu aku rasa C satu kot. So, matematik 1, macam syarat asing, syarat dia lah 1 matematik tambahan, fizik, kimia, biologi, sains tambahan, sains. Maksudnya nombor 3 ni pilih salah satu. Yang ada aku sebut 4 tadi ni. 4 adalah Inggeris, bahasa Inggeris. Jadi dia kata nak 3, tapi dia bagi 4 option. So, pilihlah 4.
Kalau korang daripada aliran sains dan masuk diploma nak slow pace sikit, aku tak boleh lah macam asasi macam juga CSTPM ni macam laju betul kan. Korang boleh masuk diploma, jangan risau. Masa aku rasa 2 tahun setengah, memang banyak masa korang boleh rest daripada SPM. So kalau daripada aliran sains, apa yang korang nak ni? Matematik tambahan, bahasa Inggeris, simple. Okay. Kalau tak ada matematik tambahan, fizik, kimia, bio, boleh. Daripada aliran sains biasa, aliran sastra, aliran sastra, matematik, sains, bahasa Inggeris, simple, dimple. Alright. Untuk universiti kedua yang menawarkan diploma sains matematik yang tuan-tuan adalah opsi. Opsi. So, di sini ada syarat A. Maksud syarat A ni adalah syarat setiap kursus yang wajib. Okay. Dia minta 5 kepujian. Opsi ni dia macam lebih sikit lah kan. So, dia 5 kepujian iaitu BM yang sejarah. Ni wajib tu. Kalau kau tak dapat BM sejarah kepujian, macam ni kau nak dapat sijil. Kalau gagal ni, Okay ni. So, ada 3 lagi. So, untuk diploma sains matematik, diorang ada bagi 4 option juga. Samalah. 4 ke 3? 4 option. Sama juga macam UiTM tadi, Math, AdMath, BI, Fizik, Kimia, Bio, Sains tambahan dengan Sains. So, aku tak perlu ulang benda yang sama. So, korang pilih antara 2 ni, jangan risau. Okay, masuk je. Korang masuk dan jalanilah hidup anda, gitu. So, korang dah masuk, dah ambil diploma, asasi, matrikulasi, STPM. Alright. Tapi aku tak cakap yang setaraf ni macam technical sebab aku tak tahu sangat, memang kurang pendedahan. Okay, aku nak tambah lagi. Untuk diploma UiTM dan UOPC itu tahun 2021. Kalau yang korang tengok video ni, kalau aku upload lah kan, tak tahu lah kan, maybe ada banyak lagi kan. So korang boleh search, jangan risau. Nanti aku hantar. Nanti aku akan bagi link untuk korang. Alright. So dah ambil diploma dan sebagainya, kan apa yang korang kena buat? So korang kena tahulah kat mana untuk sambung sarjana muda matematik. So sebelum kita nak sambung sarjana muda ni, aku nak bagi apa yang korang kena masuk, kena korang ada grade CGPA ataupun GPA 3 point ke atas dan MUAT 3 point, band 3 ke atas. Alright, itu aku rasa basic untuk masuk mana-mana. Walaupun macam tu, okay, ada setengah universiti yang nak 2 ke atas, ada yang minta 3.5 ke atas, tapi aku bagi average lah 3 point ke atas. Okay, ada 14 universiti yang menawarkan sarjana muda matematik. UIAM, UITM, UKM, UMS, UMT, UPM, USEM, UTHM, UTM, UUM, USM. 14, ada 14 bang. So 14 ni menawarkan sains matematik. So korang boleh masuk. Tapi aku nak bagi tahu awal-awal, sains matematik ini sekarang dah dispesifikkan sikit je. Maksudnya macam kat UTHM ada matematik teknologi. Okay, so memang lebih kepada teknologi sedikit. Tapi belajar matematik juga. Tak ada masalah. Kat UM memang sains matematik. Ada yang matematik actuary, ada yang matematik sebahagian ni ekonomi dan sebagainya. Okay, so korang still akan belajar matematik, tapi ini adalah sarjana muda sains matematik. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, so korang boleh pilih antara ini. Untuk pelajar yang dah tiba-tiba nak tukar hati, tak nak masuk ni, korang boleh pergi kat link kat atas ni, korang tengok korang punya bidang dan sebagainya. Aku minta video montaj ke aku malah tak tahu lah kan. Video bagi link ni, korang tulis link ni, korang tahulah ni daripada UPU sendiri apa yang ditawarkan untuk tahun-tahun yang sekarang untuk pelajar-pelajar yang ambil yang SPM tahun ni. Kuatkan semangat anda, kita akan menang, jangan risau. Alright. Okay, itu saja daripada aku hari ini. So aku rasa kalau korang suka video ni, korang boleh like, share, subscribe. Korang boleh share video ni kat kawan-kawan korang yang suka matematik, yang nak masuk matematik. So at least aku harap ini menjadi sedikit panduan, pendoman kepada mereka, anda-anda semua untuk masuk ke bidang matematik. Okay, itu saja daripada saya dan jumpa lagi minggu depan. Bye bye.